Baik, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Maya dan kelas PDPR subjek RBT SMK Beluran. Oke, kita berjumpa lagi. Sebelum ini cikgu sudah ajar kamu beberapa tajuk dan untuk hari ini kita akan teruskan tajuk yang ada. Dan sebelum cikgu mulakan, cikgu harap semua pelajar dalam keadaan yang baik bersama dengan keluarga yang tersayang. Oke kelas, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran dengan tajuk, sambungan tajuk minggu lepas. Kalau minggu lepas kita ada belajar berkenaan dengan maksud aquaponik, dan untuk hari ini kita akan belajar apa komponen-komponen yang terdapat dalam aquaponik dan apa yang kita perlukan dalam menghasilkan sebuah aquaponik. Baik, kita akan mula dengan hari ini untuk menyatakan bahwa terdapat 6. Okey, kita ada 6 komponen aquaponik ataupun 6 benda yang kita perlu untuk menghasilkan sesuatu projek aquaponik. Okey, perkara yang pertama kelas, sebelum itu cikgu akan sebut ke-6 dia. Yang pertama tangki ikan, yang kedua bekas tanaman, yang ketiga media tanaman, yang keempat sistem perpaipan, yang kelima pam air, dan yang terakhir adalah penapis. Oke kelas, sekarang kita teruskan lagi dengan komponen yang pertama. Oke, komponen yang pertama ini dia dipanggil sebagai tangki ikan ataupun kita mudah kenal dia sebagai akuarium. Oke, dan semua sudah sedia maklum apa kegunaan akuarium ini. Oke, fungsi dia mestilah akuarium ini untuk memelihara ataupun menjaga ikan ataupun hidupan air. Itu adalah fungsi akuarium. Okey, dan seterusnya juga kelas, akuarium ini ataupun tangki ikan ini dia boleh diperbuat daripada banyak jenis. Selalunya bila kita fikir akuarium itu mesti dalam bentuk kaca. Tetapi sebenarnya tidak kelas. Akuarium ini dia banyak jenis. Kita boleh gunakan kolam simen, kita boleh gunakan kolam fiberglass, dan kita boleh gunakan drum glass. Kalau kamu tahu kolam simen ini selalunya macam ada di depan rumah, ada di dekat kawasan sekolah pun ada. Oke, itu ialah jenis-jenis tangki air ataupun akuarium. Oke, dan satu lagi, saiz tangki yang dipilih mestilah bersesuaian dengan saiz ataupun jumlah tanaman. Maksud dia, kalau banyak tanaman kita mau tanam, maka makin besarlah sebuah tangki ikan yang kita kena guna. Oke, itu komponen yang pertama. Baik, komponen yang kedua, dia dipanggil sebagai bekas tanaman ataupun dalam bahasa Inggris dia ialah growth bed. Okey, dan fungsi dia yang pertama adalah untuk menanam tanaman. Itu saja fungsi grow bed ini, untuk kita letakkan biji-biji benih dan untuk kita letak di atas akuarium tadi. Tapi tidak semua aquaponik ini kelas dia menggunakan tanaman secara grow bed ini, ataupun tidak semua aquaponik ini dia menggunakan bekas tanaman. Hanya ada satu saja, iaitu menggunakan sistem aquaponik pasang surut ataupun ebb and flow. Bagi sistem rakit, dia tidak menggunakan bekas tanaman. Dan bagi sistem satu lagi NFD, dia menggunakan tetapi dia bukan jenis grow beds ini. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan komponen yang ketiga. Komponen yang ketiga dipanggil sebagai media tanaman. Okey, media tanaman ini juga kita selalu panggil sebagai medium tanaman. Kalau kita mau tanam tanaman, kita mesti letak tanam pada tanah. Tapi dalam hidroponik ini kelas ataupun aquaponik ini, kita tidak lagi menggunakan tanah. Jenis-jenis media tanaman yang kita guna, yang pertama batu kerikil, yang kedua rock wool, yang ketiga perlite, dan yang keempat hydroton, dan yang terakhir kokopet. Kokopet ini kalau kamu pendengar, dia ialah sabut kelapa. Okey, dia ialah sabut kelapa. Bagi siapa-siapa yang biasa menanam bunga, kamu akan kenal apa itu kokopet. Maksudnya kelas di sini, kita tidak akan menggunakan tanah, kita tidak akan menggunakan benda-benda lain. Kita akan gunakan media tanaman ini sebagai asas untuk menanam tanaman. Okey, itu ialah komponen yang ketiga, media tanaman. Seterusnya kita tengok kepada komponen yang keempat. Komponen yang keempat ini dia dipanggil sebagai sistem perpaipan. Okey, apa guna sistem perpaipan ini?
sistem perpipaan ini bertujuan untuk mengalirkan saluran air supaya dia boleh bekalkan air kepada tumbuhan dan boleh balik kepada akuarium. Oke, sistem perpipaan ini digunakan untuk melengkapkan kitaran sistem aquaponik. Macam yang cikgu cakap tadi, dengan menggunakan sistem perpipaan ini, air itu boleh bergerak dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Dia akan melengkapkan satu kitaran. Dan seterusnya, pipe ini digunakan menyalurkan air daripada tangki ikan ke bekas tanaman dan menyalurkan semula ke tangki ikan tersebut. Oke, seterusnya kita sambung lagi dengan komponen bahan penyambung pipe. Kalau tadi kita menggunakan bahan perpipaan, kita mesti sambungkan dia menggunakan bahan penyambung. Kita ada beberapa jenis penyambung. Yang pertama, sikus 90T. Sikus 90T ini kamu tengok pada contoh-contoh yang cikgu berikan. Plum, grommet, T sama, sikus 9 sama, sikus 9 darjah elbow. Itu ialah jenis-jenis penyambung pipe. Oke, seterusnya untuk komponen yang satu lagi, kita mesti menggunakan pump air. Apa itu pump air? Oke, pump air ini kelas, dia digunakan untuk menyedut ataupun untuk menarik air. Oke, digunakan untuk memindahkan air dari tangki ikan ke bekas tanaman secara menegak. Maksudnya tadi, kalau kita ingat tadi, akuarium itu terletak di bawah, bekas tanaman itu ada di atas. Jadi dengan menggunakan akuarium ini, dia akan memindahkan air daripada akuarium tadi ke bekas tanaman secara menegak. Ataupun dia sedut air tadi masuk ke dalam media tanaman. Oke, dan pemilihan pump ini mengikut kesesuaian size. Maksudnya, kalau size tangki kita besar, kita akan menggunakan pump air yang lebih besar. Oke, dan seterusnya kita akan tengok komponen yang seterusnya, penapis. Oke, komponen yang seterusnya ialah penapis. Kenapa perlu ada penapis? Sebab begini, penapis mekanikal dia menyingkirkan pepejal. Yang kedua, penapis biologi dia penukaran arah air. Dan menggunakan penapis dapat menjamin kualiti air serta dapat mengelakkan pump daripada tersumbat. Oke, jadi fungsi penapis ini dia mengelakkan benda-benda asing masuk ke dalam akuarium dan memasuki perpipaan tadi itu. Jika dia masuk dalam perpipaan, dia akan menyebabkan pipe itu tersumbat. Selain daripada itu, dia akan mencemarkan kitaran tadi itu dan menyebabkan tumbuhan ataupun hidupan air itu akan mati. Oke, itu sahaja untuk hari ini. Jadi cikgu minta untuk kamu punya tugasan hari ini. Tugasan dia sangat mudah. Cikgu mau kamu senaraikan berapa jenis komponen aquaponik yang telah cikgu terangkan dari tadi. Cikgu ulang balik, sila senaraikan apa komponen-komponen yang cikgu sudah jelaskan dalam sistem aquaponik. Oke, kamu tulis dalam buku kamu ataupun buku nota kamu tahun lepas. Kamu boleh snap gambar, kemudian hantar dalam grup ataupun hantar dengan cikgu. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekian dan terima kasih.